Selamat datang ke channel Umi Lawa bersama Ustazah Mardia Hayati Abdul Rahman. Video ini dibawa khas dari Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama e-didik dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, sesi pembelajaran akan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam siri pelajaran kita kali ini dengan topik I'tiqad menambah berkat. I'tiqad menambah berkat adalah salah satu daripada topik bidang sirah untuk pendidikan Islam tahun 5. Objektif pelajaran kita adalah untuk menyatakan maksud sifat i'tiqad Nabi Muhammad SAW, menjelaskan keunggulan sifat i'tiqad Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Dan kita akan belajar mengenai apa itu pengertiannya, bagaimana kisah Rasulullah dalam pekerjaan, kisah Rasulullah dalam berdakwah, kisah Rasulullah dalam beribadah, dan seterusnya iktibar ataupun pengajaran daripada tindakan Rasulullah melalui pekerjaan ataupun melalui amalan. Seterusnya kita akan buat rumusan daripada topik ini. Mari kita perhatikan pengertiannya. I'tiqad membawa maksud tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Tekun dalam beramal, melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian kita perhatikan kisah Rasulullah dalam pekerjaan. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah menggembala kambing dan membantu bapa saudara baginda, yakni Abu Talib berniaga. Suatu ini Nabi tinggal dengan Abu Talib selepas kematian datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Kesannya juga sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Suatu ini baginda masih belum berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Tetapi selepas baginda pulang daripada berniaga itu, baginda membawa pulangan yang sangat lumayan. Kerana apa? Kerana sifat tekan Nabi Muhammad ini dalam berniaga. Kita tengok pula kisah Rasulullah dalam berdakwah. Abu Lahab, yakni bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Dan Ummu Jamil, iaitu isteri Abu Lahab ni, sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Dan Abu Lahab itu sendiri pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sehinggalah berdarah betis dan tumit baginda. Bahkan mereka berdua ini, yakni Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil, sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Cuba bayangkan kalau ahli keluarga kita sendiri membuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Pastinya kita akan rasa sedih, kecewa dan mungkin kita akan undur diri. Tetapi adakah Nabi Muhammad bersikap demikian? Tidak. Segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Kenapa? Kenapa baginda tetap i'tiqad dan cekal menyampaikan dakwah, tetap tekun melaksanakan dengan sempurna dan bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita perhatikan pengikut-pengikut Nabi Muhammad waktu itu seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah dan mana-mana nama ahli syurga yang lain kekal beriman kepada Allah dan patuh dengan ajaran Rasulullah SAW. Mereka tidak takut pada sesaan, bahkan mereka takut kepada kemurkaan Allah. Yang ini kita boleh perhatikan hebatnya Rasulullah itu sendiri. Seterusnya, kita tengok kisah Rasulullah dalam beribadah.
Nabi Muhammad SAW sangat itqan dalam ibadah dan mendidik anggota keluarganya, ahli keluarganya, sama ada anak-anaknya, isteri-isterinya. Bahkan Rasulullah juga sangat itqan dan dalam beribadah dan mendidik para sahabat serta masyarakat. Rasulullah menjadi ikon ataupun model yang terbaik. Rasulullah tak cakap sahaja, tapi Rasulullah berbuat, menunjuk dalam perbuatannya. Solat malam, solat 5 waktu, menepati janji dan segala perkara yang membawa kebaikan. Tujuannya apa? Adalah untuk semua mad'u-mad'unya, yakni ahli keluarganya, sahabatnya, masyarakatnya ini menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Seterusnya kita perhatikan pula iktibar daripada tindakan Rasulullah SAW ini. Iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW ini dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Apa yang kita boleh pelajari? Pertama, tekun bersungguh-sungguh. Apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekunnya dan bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, bertanggungjawab. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab dalam setiap tugasan dan amanah. Dan yang ketiga, menepati masa. Kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertanggung. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dengan cara yang terbaik. Seterusnya, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Apa pula iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam amalan? Pertama, ikhlas beribadah. Rasulullah tak ada ragu-ragu. Yang kedua, jauhi perkara membatalkan ibadah. Rasulullah sangat patuh dengan ajaran ataupun panduan yang diberikan. Rasulullah banyakkan berzikir. Rasulullah tidak pernah lekang daripada mulutnya berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjaga pandangan mata. Tidak melihat perkara yang sia-sia ataupun perkara yang dilarang yang boleh mengurangkan pahala. Yang kelima, hindari perkara sia-sia. Rasulullah tidak pernah sengaja menghimpit diri dalam amalan yang boleh mencetuskan perbalahan. Tapi Rasulullah sendiri yang menunjukkan rasa kasih sayang kepada semua insan yang berada di sekelilingnya. Dan Rasulullah juga istiqamah dan menepati rukun serta syarat-syaratnya. Istiqamah maksudnya melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh ataupun berterusan. Oleh hal demikian, bila kita simpulkan bahawa sifat itqan ini dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan menjadikan kita fokus, bertanggungjawab dan melakukannya dengan cara yang terbaik. Kerana apa? Kerana model yang terbaik telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Oleh hal yang demikian, marilah kita sentiasa bermuhasabah diri kita. Maksud muhasabah, kita sentiasa mengkoreksi diri kita, mengenal pasti kelemahan yang ada pada kita dan kekuatan yang boleh kita bantu diri kita untuk menjadi lebih baik. Semoga muhasabah diri kita itu membawa kebaikan. Alhamdulillah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi.